Puan Afifah, jika tidak keberatan, bolehkah Puan Afifah terangkan kepada saya dan juga penonton live mengenai syarat bagi pihak pembeli untuk memiliki hartanah kos rendah, kerana saya pasti ada antara penonton kita ni berminat untuk memiliki dan juga memohon rumah kos rendah ini. Saya akan beritahu kepada Cik Mina dan juga penonton live yang lain sedikitlah mengenai syarat yang dikenakan kepada pembeli untuk memiliki rumah kos rendah. Pertama sekali, sudah semestinya pembeli mesti seorang warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Dan yang paling penting, mestilah seorang yang bermastautin di negeri Selangor. Bagaimana nak pastikan pembeli itu memang betul-betul tinggal dan bermastautin di negeri Selangor? Seperti yang saya nyatakan tadi, bil api dan bil air adalah diperlukan untuk mengesahkan syarat ini. Bukan saja dokumen itu diperlukan, pasti ada sebab kenapa dokumen itu diminta. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan bahawa tempoh pemilikan hartanah yang hendak dijual itu mestilah mencukupi 5 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli atau kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula ataupun subsidilah. Ini kerana tidak semua orang berpeluang membeli rumah jenis kos rendah ini. Kerajaan hanya membuka peluang ini kepada rakyatnya bagi memastikan setiap orang mampu memiliki rumah bagi tujuan perlindungan dan berteduh berdasarkan kemampuan masing-masing. Jadi selain itu, bakal pembeli atau pasangan iaitu suami isteri sekiranya sudah berkahwin, hendaklah tidak pernah memiliki mana-mana rumah dan tanah. Ini kiranya kalau dia dah berkahwin, so sama ada pembeli ataupun pasangannya mesti tak pernah ada apa-apa rumah atau tanah, terutama sekali di negeri Selangor atau kawasan Lembah Kelang. Okey. Ada jugalah beberapa kes yang mana pembeli sememangnya tidak pernah memiliki rumah, akan tetapi pembeli telah memiliki sebahagian tanah hasil dari pemberian farid keluarga. Jadi itu juga dikira sebagai tidak layak untuk membeli dan memiliki rumah kos rendah. Seterusnya, iaitu yang keempat saya kira, adalah bakal pembeli atau pasangan mesti menetap atau bekerja di negeri Selangor dan kawasan Lembah Kelang. Ini seperti yang saya sudah nyatakan sebelum ini, yang mana pihak LPHS, ini kalau negeri Selangor lah, akan rujuk pada bil api dan juga bil air sebagai bukti pembeli adalah tinggal dan menetap di Selangor. Ini syarat-syarat ini saya merujuk kepada syarat untuk di negeri Selangor lah, iaitu LPHS. Kalau negeri lain mungkin syaratnya ada sedikit berbeza, tapi saya rasa dia perbezaan tu tak terlalu banyak lah, tidak ketara. Okay. Seterusnya, terdapat juga had jumlah pendapatan bagi bakal pembeli atau isi rumah, total suami isteri lah. Had jumlah pendapatan yang layak adalah ditetapkan berdasarkan julat harga pasaran hartanah yang perlu diambil kira kepada pembeli untuk memiliki rumah kos rendah. Saya bagi satu contoh mudah. Jika harga anggaran julat hartanah adalah dalam lingkungan 100,000 dan ke bawah, maka had pendapatan isi rumah untuk pembeli layak memiliki rumah kos rendah adalah sebanyak 5,000. 5,000 ni setelah dicampur berdua lah pasangan suami isteri tu. So gaji maksimum yang layak adalah 5,000. Ini kalau julat hartanah tu adalah 100,000 dan ke bawah. Jadi pasti penonton live juga tertanya-tanya, ada pembayaran atau fee yang dikenakan untuk membuat permohonan rumah kos rendah ini. Jadi untuk makluman, pembayaran atau fee yang dikenakan adalah mengikut negeri masing-masing juga. Ini pun berbeza-beza jugalah. Lain negeri maka lainlah pembayaran yang perlu dibuat bagi membuat permohonan kebenaran pindah milik kos rendah ini. Sebagai contoh, untuk negeri Selangor, permohonan LPHS yang perlu dibayar adalah sebanyak RM50 bagi satu permohonan baru. Okey. Jika permohonan tersebut ditolak oleh pihak LPHS, jadi pemohon masih berpeluang dan boleh membuat rayuan kali pertama kepada pihak LPHS dengan membayar fee sebanyak RM50 juga. Akan tetapi sekiranya masih ditolak juga, pemohon masih berpeluang untuk membuat rayuan kali kedua, akan tetapi kadar bayaran rayuan kali kedua dan yang seterusnya, pemohon perlu membuat pembayaran sebanyak RM100. Sebelum saya terlupa, untuk kedua-dua jenis konsen, sama ada state konsen ataupun low cost konsen, pihak pembeli juga perlu membuat pembayaran pendaftaran pindah milik semasa membuat penukaran nama pada akhir proses.
yang mana sewaktu akhir proses pihak peguam akan mendaftarkan borang pindah milik ataupun borang 14A di pejabat tanah untuk tukar nama lah daripada nama penjual kepada nama pembeli. Jadi semasa nak buat pertukaran nama tu ada jugalah beberapa dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang perlu dikepilkan sekali, yang perlu dihantar sekali. Dan antara dokumen itu adalah surat kebenaran untuk memindah milik dan gadaian daripada pihak kerajaan negeri dan juga kebenaran untuk hartanah kos rendah. Dan kos pembayaran ini juga bergantung pada negeri masing-masing. Kalau macam negeri Selangor murah saja, ianya hanya berharga RM30 bagi setiap kebenaran. Ada juga negeri-negeri lain mungkin ada yang RM70. Dia bergantunglah kepada pejabat tanah negeri masing-masing.